Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila ashabihi wa ila tabi'in wa ila tabi'ut tabi'in wa ila al-ulama wal nuqaba wal nujaba wa ila awliya'is salihin wa ila abaina wa ummahatina wa ila al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila syekhuna Al-Imam Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala bisiril Fatihah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمدا المختار وآله الطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أصرنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت مقدم وأنت مؤخر لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك سبحانك إنا كنا من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبه نستعين Alhamdulillah, sahabat fadilah, para alim ulama, para asatizah, simulikan jawatan kuasa Madrasah Ar-Raudah. Lama dah tak jumpa orang Lu kamera tu kan, tengok muka sendiri Lain rasa dia tengok muka sendiri. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga tidak saya lupakan, dah biasa kan, 3 bulan juga pada pendengar di Facebook Live Madrasah Ar-Raudah. Ini boulder saya tak ada, saya duduk di sebelah. Dia tak duduk depan, duduk di sebelah. Di sofa pula duduk sebelah. Tak boleh duduk depan, jadi anak murid pula. Tak adalah, saja je, boleh je, tak salah. Pertama sekali syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat sambung pengajian kita secara talaqi. Secara talaqi. Ustaz, tak boleh ke mengaji ikut online ni? Boleh. Kata Syekh Baba Ismail Al-Fatani rahimahullah ta'ala, Baba Il sepanjang Al-Fatani hafizahullah ta'ala, bila orang bertanyakan pada dia setiap kali apa yang disampaikan yang mereka dapat daripada social media, daripada Facebook, YouTube dan sebagainya, adakah ilmu tadi dikira diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka dijawab oleh Baba Ismail sepanjang bagaimana keadaan asalnya, keadaan apa orang tadi disampaikan, begitulah keadaannya. Kalau sama, maka keseluruhannya akan berkat. Sebaiknya macam itulah. Bukan kata short ni tak boleh, bukan, dikhawatiri fitnah. Orang yang cut kan, cut video ni, betul upload. Sedangkan penjelasan tu panjang. Macam contoh daripada kalau kita kata bertalaki dengan Baba Ismail sepanjang sikit, kalau kita tengok dia punya, itu saya pergi di Masjid Khariyah,
Sewaktu dia menyampai dia ada kuliah, tanya jawab dia saja dalam tu sempat dia jawab 4 soalan saja. Soal jawab tu 4 soalan 2 jam. 2 jam lebih macam itulah. Macam kuliah perdana soal jawab. Wallahu a'lam lah, tengok tu alim ulama beza. Sebab apa? Perlunya kita berhadapan itu adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, hatta yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berhadapan dengan Jibril alaihi salam. Ni tabaqat dia lain, bila berdepan ni lain. Aura haibah hari semua, aura negatif dan sebagainya itu akan bersama dengan kita. Ala kulli hal, dengan keadaan semasa yang berlaku, maka kita hormati. Ini juga satu kebaikan untuk kita semua. Bahkan dalam ketaatan kita dengan SOP yang telah diletakkan oleh government kerajaan kita, sebenarnya itu adalah satu bentuk ibadah yang diganjarkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah, bukan tak ibadah, itu ibadah. Berjarak, kemudian untuk menjaga apa? Menjaga kemudaratan untuk orang sekeliling. Kena jaga tu. Al-ahwan kena jaga. Itu lebih penting daripada benda yang kecil kita mengambil berat lagi tentang perkara yang lebih besar pada itu. Wallahu a'lam. Kalimah tu cukup lah. Kalimah lain kan tak lah sampai isyak je. Saya ni lanjut, kuat lanjut, payah nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ila an qala. Kuat sangat. Okey. Yang sebut amin, jangan lupa sebut amin. Alhamdulillah, kita dah sampai pada mensyarahkan kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah. Kita dah buat online dah lebih kurang 2 kelas tak salah saya. Buka ke belakang? Kita dah sampai pada muka surat Allahumma shalli ala Muhammad 42. Kalau tak salah lah 42 kan. Sebelum ni yang siapa yang ikuti dalam online tu tak salah saya 42 lah. Kita dah sampai pada bab menyatakan adab-adab melaksanakan ketaatan. Kalau luah ataupun dia punya logat Arabnya ketaatan lah, ta. Habis ustaz, kalau saya dah sebut ketaatan berdosa ke tak berdosa? Cuma tak ada peningkatan. Daripada darjah 6 sampailah daripada umur 5 tahun darjah 6 tingkatan 5 masuk universiti pun sebut tak betul juga. Ni kita kena ada peningkatan. Bab pada menyatakan adab-adab melaksanakan ketaatan. Ini adalah adab yang didahulukan di dalam kitab ini bagi menetapkan ibu segala adab. Ketaatan dulu, tak cerita bab kerja, bab lain lagi. Sebelum ini bab taharah, kebersihan dan sebagainya. Dia dah masuk bab pada menyatakan melaksanakan ketaatan. Kita dah sampai, kita dah bahagikan panjang sebelum ini berkaitan dengan fadilat ataupun kelebihan azan. Betul? Kelebihan azan. Banyak dah riwayat, sebenarnya banyak lagi riwayat. Kalau nak bawa itu 2 jam mau. Dan kita tak salah saya, kita berakhir pada fadilat, pada panjangnya leher mereka yang melaungkan azan. Ini ada kesempatan mungkin. Masing-masing ada masyaqqah kan. Boleh datang awal, kita ganti. Sebenarnya dalam sistem surau ataupun masjid ni, kalau kita bekerja sama, tidak ada istilah salah menyalahkan. Ini ada orang salah, ni Bilal tak datang ni, macam mana ni? Mungkin dia ada masyaqqah yang kita tak tahu. Masyaqqah ni apa? Ada keperluan yang menuntut dia ketika itu. Mungkin sakit perut dan sebagainya. Tapi tak boleh selalu lah. Selalu sangat tu nampak sangat kan. Akan tapi para ulama sebut, sesiapa sahaja yang di dalam masjid ini ataupun surau ataupun madrasah ini, dia boleh melaungkan azan. Dan bahkan para ulama sebut, mereka yang melaungkan azan ini, walaupun sekali, hakikat dia, walaupun keistimewaan ni banyak syarahan dia.
Kalau kita dengar ada juga pandangan mengatakan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang muazzin yang melongkan azan ini dengan dia azan selama 7 tahun berturut-turut. Ada juga hadis Nabi 7 tahun berturut-turut. Lebih kurang hadis dia lah. Kalau salah semoga Allah ampunkan saya lah. Ni dalam hafalan saya lah. Dalam 7 tahun berturut-turut tadi, dalam keadaan dia ikhlas kerana Allah, tidak kerana imbuhan, tidak kerana apa semua. Seolah-olah Nabi dah beritahu awal lah, nak beritahu besok muazzin ni ada gaji. Contoh. Kan, tapi janganlah kita templak pada Bilal kita pula. Kalau kita bagi dia satu hati, jangan marah dia pula. Sebab itu juga memerlukan masa dan tenaga dan kemahiran dia. Bahkan sekarang ni kalau di Jawi adanya temu duga di Jawi kan, atas orang kata apa, kelulusan daripada Jawi bila rawatib dan juga imam-imam ratib kita. Para ulama sebut semua benda ini semuanya berkaitan dengan adabnya kita ketika melongkan azan. Maksud dia tak boleh jalan-jalan awang juga azan, perlu ada ilmu. Dan para ulama mengatakan di dalam hadis itu 7 tahun berturut-turut tanpa dia, bukan mengira, tanpa ikhlas kerana Allah Ta'ala, walaupun imbuhan yang datang pada dia ataupun syahwat yang datang pada dia, dia tak selera pun dengan perkara tadi, tak menjadi hajat utama dia. Kemudian melongkan azan selama 7 tahun, para ulama mengatakan di dalam hadis itu dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sahaja jaminan dia, dakhalal jannah, masuk syurga. Banyak lagi kelebihan, dan para ulama sebut kalaulah selama itu pun diberi ganjaran begitu besar dan banyak, dan diberitahu juga kelebihan bagi mereka yang melongkan azan atas azan dia, akan dikira juga setiap daripada orang yang bersembahyang tadi dengan 27 ganjaran. Macam-macam lah. Bukan sahaja dia seorang dapat, kita seorang-seorang, dia muazzin, berapa ramai orang yang datang, dia akan dapat pahala setiap orang tadi diganda dengan 27. Ada orang pula cakap, Ustaz ni kira pahala pula. Ini orang tak mengaji cakap macam ni. Senang nak cakap. Begitu terus terang kan, senang. Sebab apa? Sebab para ulama sebut kalau kita ini tidak berhajat dengan kelebihan, kita bukan manusia normal. Mana ada orang melakukan satu pekerjaan tanpa dia nak dapat hasil? Tak ada. Mana ada orang macam tu? Kecuali orang tu tak normal lah, gila. Tidak ada manfaat bagi dia, buat apa dia nak buat? Para ulama sebut macam kita. Contoh example yang paling cantik, pekerjaan kita, para ulama sebut mesti nak ada sesuatu ganjaran untuk itu. Begitu juga Allah datangkan dalam agama. Sebab itu adalah fitrah kita, keadaan asal kita bagaimana. Dapat semua cukuplah tu, cukup. Kemudian kita sambung yang kita dah ijazahkan sebelum ini. Mungkin bagi yang tidak ada, saya ijazahkan sekali lagi. Yang mana selepas daripada azan ini, pertama para ulama sebut kita kena hayati azan tadi. Hayati bagaimana? Dengan menjawab dengan penuh tawajuh, fokus. Bila dilafazkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka itulah kita jawab. Hanya ditukarkan pada 3 kalimah sahaja. Yani hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian as-salatu khairum minan naum. Sebelum ini pun Imam Ghazali ajar sadaqta, surah 41 tu kan, sadaqta wa bararta wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Ini diajarkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala. Kemudian habis daripada kita sebut ataupun kita lafazkan jawab balik azan tadi, kemudian kita perlu selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan selawat yang sempurna. Ini selawat yang paling afdal yang diijazahkan kepada saya ambil daripada guru kami, ini Al-Musnid Asya Syekh Husni Genting hafizahullah taala. Dia mengatakan perlu kita selawat dengan selawat Ibrahimiyah, ini selawat di dalam tahiyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ila akhir ayat fil alamin innaka hamidun majid. Kemudian kita baca doa selepas daripada azan. Ini kita akan baca lepas ni. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah sampai habis. Kemudian perlulah kita bolehlah kita meletakkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab setiap azan ini dibukakan khusus
bagi pintu azan, yakni pintu langit. Selepas daripada azan, adanya khususiat pintu dibuka waktu tu kena tahu tu. Kadang Allah Ta'ala ni kita tak tahu bila nak waktu nak minta. Dia ada waktu yang tidak boleh minta. Bukanlah tak boleh minta secara qat'i, tidak, tapi tak boleh minta secara adab. Bagaimana kita dengan manusia, begitulah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh dalam syariat agama Allah, tidak boleh kita menziarahi, para ulama sebut, kalau tidak ada sebab-sebab tertentu. Antara waktu yang makruh diziarahi oleh orang, antara para ulama sebut petang yang menghampiri pada maghrib. Itu pun bila ada masyaqqah. Contoh kalau kita buat ziarah, memang ziarah itu kita buat mingguan, tu tak jadi masalah. Ziarah tidak, orang kata apa, duduk di dalam rumah, tak datang. Datang ziarah dalam rumah je, kita buat Selasa tu tak apalah. Sekarang tak boleh buat ziarah dulu lah, dan sebagainya lah. Dan para ulama sebut waktu selepas maghrib sama juga makruh kita ziarah, kecuali memang dia ada sebab-sebab tertentu. Antara dia saudara terdekat, mungkin dah selesa dengan itu waktu kita pun redha. Para ulama sebut antara anak dan juga mak dan juga anak, waktu itu pun atas izin. Kemudian memang dah majlis begitu. Akan tapi sebab-sebab biasa-biasa nak minta je tak boleh. Maka para ulama sebut kalau dengan manusia pun ada adab, dan waktu yang tidak baik untuk kita datang, tidak baik untuk meminta ketika itu. Kalau ziarah ni ada hajat lah, biasa dia hajat kita nak tengok dia dan sebagainya. Para ulama sebut kalau dengan Allah lagi lah, ada adab dia. Maka antara adab, banyak sebenarnya kupasan para ulama. Daripada terbitnya matahari awal dipanggil dengan fajar sadiqah. Fajar sadiqah, dia ada istilah, ataupun dipanggil dengan nurus sabah. Nurus sabah, pagi, maknanya sinaran waktu subuh. Dia tak terang, tapi dia ada cahaya, ada nur, ada sinaran awal. Dia beza sinaran dengan pancaran lain. Tu kalau mengaji ilmu falak dia tahu. Saya dengar syarahan ni daripada Tuan Guru Syekh Haji Haji Hanafi Abdul Razak. Dulu dia pakar dalam kajian ilmu falak di Jakim, di antara pegawai di sana. Dia sangat alim. Dia mengaji dengan guru pada guru saya, ini Tuan Guru Haji Saleh, Pondok Penanti Pening. Dia mengajilah, orang yang sangat mengaji lama, kemudian dia ke Mekah dan sebagainya. Sangat alim dalam bidang falak ni. Dia menakalkan di dalam kitab Syekh Al-Imam Barzuki rahimahullah ta'ala, seorang ulama, orang panggil apa, sarjana Islam yang berjaya dalam ilmu kosmologi, astronomi, 800 tahun dulu. Dia cerita awal dah bagaimana terpisahnya di antara gelap malam dengan terangnya siang. Dia cerita awal dah bagaimana datangnya matahari, cahayanya datang pada awalnya dinamakan nurus sabah. Kemudian pada keduanya adanya cahaya lagi satu. Para ulama sebut, tak saya disebutkan nurul bugur. Kemudian yang ketiga, ada lagi cahaya yang ketiga dipanggil nurul muqtarib. Itulah para ulama sebut daripada Jafar Shadiq nurus sabah, itulah waktu yang mana waktu dikira waktu subuh. Dan kenapa nilai ini, ada ni istilah yang diletakkan di dalam agama kita, dan nilai itu dikira sebagai waktu sembahyang. Para ulama sebut sebab di situ ada nilai yang kita tak tahu nilai dia. Nilai dia maksud apa? Berharganya ketika itu. Maksud dia ada harga dia, ada nilai bagi waktu itu. Daripada awal waktu datangnya cahaya subuh, para ulama sebut bagaimana dikatakan dengan cahaya subuh tadi, adanya benang putih. Pepatah Melayu kata apa? Melintang. Macam mana pepatah tu? Membujur lalu melintang patah. Cahaya awal dia membujur, itu dikatakan nurus sabah, membujur sedikit. Kemudian yang kedua, melintang patah, itulah nurul bugur. Dia melintang, dia jadi apa? Dia jadi satu benang putih. Itu istilah dia.
Maka para ulama sebut inilah diletakkan waktu-waktu dia pada permulaan, kemudian terbitnya matahari. Semuanya ada nilai dengan Allah Ta'ala. Nanti kita akan bahaskan lebih panjang lah. Tapi saya nak cerita kat sini apa? Nilai waktu azan. Sebab saya nak beritahu, untuk menilai waktu, ditetapkan waktu azan itu perlukan kemahiran yang sangat tinggi. Perlu melihat pada pergerakan matahari dan menilai pada banyak keadaan, aspek juga kiblat dan sebagainya. Para ulama sebut waktu ini sangat-sangat berharga. Sehingga di dalam Manaqib Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i menceritakan kalaulah Allah Ta'ala ini tidak menurunkan di dalam Al-Quran ini selain daripada surah Al-Asr, yakni wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. 3 ayat ni para ulama sebut Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, layaklah dia keluar pandangan. Sebab dalam kepala dia, dalam minda dia ada 500,000 hadis. Layaklah. Umur 7 tahun baca Quran dalam Masjidil Haram, punya auranya pembacaan, ruh dalam pembacaan dia. Para ulama sebut sehingga orang yang lalu mendengar bacaan dia akan pingsan. Layaklah dia keluar pandangan. Imam Syafi'i mujtahid mutlak mengatakan bahawa kalaulah hanya diturunkan suratul Asr, maka nescaya cukup bekalan untuk kita semua. Tak turun ayat lain, turun Al-Asr saja. Dan para ulama sebut ditahqiqkan di dalam suratul Asr, yang awal disumpah oleh Allah Ta'ala adalah demi masa. Wal Asr, asal perkataan tafsiran yang tepat adalah waktu asar. Kenapa waktu asar? Ada penjelasan para ulama. Wal fajr, demi waktu subuh, waktu fajar. Wad duha, demi waktu duha. Kan? Wa zuhur tak ada lah. Wa zuhur tak ada. Kalau ada tu pelik tu. Kena semak balik. Tiba anak kita baca wa zuhur kan, kena pergi sekolah tu tengok. Takut pelik pula. Wa zuhur tak ada. Wal asr ada. Wal maghrib tak ada. Wa isyak pun tak ada. Awal-awal ayat. Wal asr, para ulama mengatakan itulah gambaran masa kita. Apa masa kita? Masa kita umat akhir zaman. Kita ini adalah waktu asar, waktu yang bakal gelap dengan kiamat, yakni waktu maghrib. Dan jangkauan waktu di antara asar dan maghrib tak lama. Betul? Tak lama. Dan para ulama juga sebut di dalam tafsir, antara dalam kitab tafsir Al-Imam Ibn Kathir, dalam tafsir Ibn Kathir, dan juga dalam riwayat di dalam kitab Al-Imam Tabari rahimahullah ta'ala alaihim, mengatakan apa? Waktu asar adalah waktu burung. Apa pula Ustaz ni waktu burung pula? Waktu burung ni para ulama sebut apa? Kalau kita meniaga, waktu nak bagi, nak habis lah. Orang kata apa, dah goreng nugget, dah goreng ayam tu, takkan nak bawa balik tu banyak-banyak tu. Burung lah dik, ambil lah dik, RM10 acik bagi 100 contoh. Orang yang ada kelapangan jiwa, bila dia melihat keadaan tadi, dia akan mudah memberi. Para ulama sebut macam tu lah. Macam kita fiksin nak raya, macam tu lah. Nak akhir waktu perniagaan tu, takkan nak jual mahal lagi, jual murah lah. Waktu tu dah diskaun dah 90%. Begitulah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama sebut kerana apa? Kerana kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan waktu kita adalah waktu asar. Dan Allah sebut ayat selepas tu, wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya insan, manusia ini dalam kerugian. Apa kaitan dengan wal asr? Walaupun Allah Ta'ala dah beri kita waktu burung, tetap kita rugi, kata Allah. Patut tak bagi waktu burung ni, waktu diskaun banyak. Inilah waktu paling banyak kita membeli. Tapi Allah Ta'ala kata innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian juga. Walaupun dah waktu burung, waktu dibenarkan bagi dia untuk membeli belah sebanyak-banyaknya, dilipat kali gandakan amalan, tapi dia, Allah kata, rugi. Siapa ni? Kita semua tak terlepas. Innal insan,
Inna takkid, penekanan. Allah sumpah lagi. Bila dah mula dengan wal asr, sumpahan demi waktu asar. Kemudian innal insana lafi khusr, takkid, tak ada makhluk lain. Allah jelas sebut sesungguhnya manusia itu khusus lafi khusr, dalam kerugian. Rugi apa ni Ustaz? Rugi kita ke akhirat besok. Bila waktu malam itu, itulah waktu rehat. Menggambarkan di syurga besoklah tempat rehat kita. Kita ni diberi waktu petang saja. Nak kerja tak panas sangat, kerja tak banyak, lebih kurang lah. Maksud dia lebih kurang macam tu. Maksud dia apa? Kelepasan banyak. Nabi Adam AS bila diturunkan daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkan di mana? Pandangan yang paling kuat dalam kitab Tarikh, antaranya para ulama dalam bidang sejarah mengatakan Adam AS turun di Sri Lanka. Itu pandangan, di Benua Hind. Kemudian turunnya Sayyidatina Hawa AS adalah di Jeddah. Di Jeddah. Sebab tu nama dia Jeddah. Asal perkataan Jaddatun, Jaddah, Nini. Jaddun atau Jaddatun, Nini. Sri Lanka bukan bahasa Arab. Nabi Adam sebenarnya nama di Sri Lanka ni, jangan buat pandai-pandai. Dan para ulama sebut Nabi Adam AS diterima taubatnya di mana? Di mana? Nabi Adam AS diterima taubat di mana? Di Mekah Al-Mukarramah. Selepas beratus tahun memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga para ulama sebut diulang demi ulang Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Para ulama sebut ayat ni bukan sekali Nabi Adam baca, banyak kali baca ulang. Rabbana zalamna anfusana. Sehinggalah para ulama sebut dalam riwayat hadis, apabila Nabi Adam AS membaca doa ini dengan digandingkan satu lagi doa, yakni dengan keberkatan bibarakatin Muhammadin Habibillah, dengan berkatnya kekasihmu ya Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, Nabi Adam tahu. Macam mana Ustaz tu Nabi Adam tu? Allah tanya Nabi Adam. Tu baca riwayat ni sampai habis. Nabi Adam AS ditanya oleh Allah Ta'ala, wahai Adam, bagaimana kamu tahu nama ni? Nabi Adam AS kata, ya Allah, sewaktu sebelum engkau meniupkan roh ke dalam jasadku waktu itu, aku dalam keadaan terlengkup, terjatuh macam tu. Aku dah ni masuk dah setengah, belum lagi 10 minit ni. Waktu terlengkup, para ulama sebut dalam riwayat ini, Nabi Adam AS ketika itu dimasukkan roh ke dalam tubuh Nabi Adam AS, lalu dia mendongak kepala melihat ke atas, mendapati di setiap tiang-tiang arash Allah Ta'ala adanya nama Allah dan Muhammad. Siapa yang sebut? Nabi Adam AS. Riwayat pada satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi barakatin Muhammadin, dengan keberkatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita tu banyaklah bab tu. Macam mana pergi ke sini begini. Dan para ulama sebut inilah waktu ini bila disumpah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bermakna bukan sumpah laknat, kan? Sumpah menandakan penting waktu ni. Dapat? Dan waktu pelajaran pada hari ini yang kita nak pegang betul-betul adalah waktu azan. Jangan tinggal waktu ni. Kita tak mampu bangun, kita tak mampu bangun mungkin waktu tahajud, selalu terkejut nak buang air. Bangun tu boleh pula bangun-bangun buang pejam mata pun dah tahu mana jalan dia. Pejam mata je masuk ke air. Dah hafal 40 tahun duduk kat rumah. Tapi sejadah pun kita cari, hilang. Bila air kita jumpa kan, sejadah kita cari. Para ulama sebut tak mampu kita bangun tahajud. Mungkin kita tak mampu waktu-waktu yang lain, dan para ulama sebut yang sebaik-baik kita jaga, kalau kita tak mampu yang lain, jaga waktu azan.
Sebab waktu itu dia qabulkan hajat. Dan saya mengambil hadis atau riwayat ini dengan musalsal. Musalsal ini berantai daripada guru pada guru pada guru, dan semua guru-guru kami mengatakan makbul. Makbul hajat dia. Makbul hajat. Terpulanglah pada kita nak minta apa. Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambilkan dulu lah bab ni, boleh saya banyak benda nak cerita bab ni, dan para ulama juga sebut ketika itu mintalah, jangan tak minta. Yalah, mungkin kita kan selesa kan, keadaan kita begini-begini, mungkin kita leka dengan waktu-waktu itu. Dan waktu ini Allah bagi PKP, PKP, pemulihan. Para ulama sebut gunakan waktu ini lagi untuk jaga waktu azan. Dan dalam testimoni, orang kata apa, pemerhatian para ulama terhadap umat ni, mana yang mengamalkan kaedah ini, dia kalau jaga waktu azan dia ketika berdoa, dia akan solat awal waktu. Kena ada prinsip. Para ulama sebut, kalau tak mampu nak melakukan amal, maka ikat diri kita dengan amal. Selamat datang bonda, datang juga. Para ulama sebut, kalau tak mampu nak melakukan amal tadi, maka ikat sesuatu benda dengan amal tadi supaya kita buat. Dapat semua? Macam mana kita terikat dalam pekerjaan kerana gaji ni? Tak boleh ni, tak boleh, kena datang. Kita tahu sebab kita dah nampak habuan. Para ulama sebut, samalah kita dengan agama, kita ikat dulu diri kita dengan kelebihan ini. Dan akan kelamaan nanti, para ulama sebut, Allah akan ubah niat kita tadi daripada kerana kelebihan tadi kepada kerana semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Step by step, jangan melujuk. Saya ustaz, saya semayang ni tak perlulah jemaah, saya tak kejar sangat 27 pahala ni, dia cakap. Tak perlu kejar-kejar kan. Sah-sah pertama ni tak payahlah ustaz. Ni belagak dengan Allah. Bukan belagak ustaz, dia belagak dengan Allah. Sebab apa? Kelebihan itu Allah yang bagi. Kau pula cakap macam tu. Bos dah bagi, kita pula cakap macam tu. Tak payahlah bos, saya dah cukup dah ni, tak payah bagilah, cukup. Para ulama sebut, begitulah kita dengan Allah sebenarnya. Sebab tu bekerja dengan kelebihan dulu. Lama-kelamaan Allah akan latih kita dalam keadaan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggalkan mereka yang mengatakan kelebihan ini semua syirik, tinggalkan. Ini perkataan orang batil. Daripada awal-awal dia cakap, dia tak buat, dia tak semayang pun, dia tak buat pun, apa dia nak buat pun tak buat. Maka para ulama sebut, kita ikut dengan jalan yang telah diaturkan oleh para a'imah, para ulama kita yang terdahulu, insya-Allah. Untuk amalan awal lepas ni azan isyak, kita dah berhenti dah, kemudian amalkan dulu. Boleh? Pertama, selepas azan, maka kita selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat di dalam tahiyat, fil alamin innaka hamidul majidullah, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala fil alamin innaka hamidul majid. Kemudian kita doa dengan doa azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah. Kemudian kita doalah hajat kita. Dan para ulama sebut digabung pula waktu itu, sebab itulah Nabi sebut di antara azan dan iqamat, maka makbul doa ketika itu. Dan di antara azan dan juga iqamat adanya solat sunat, dinamakan solat sunat rawatib, yang darjat dia lebih tinggi daripada solat tahajud. Afdal selepas solat fardu adalah solat sunat rawatib. Sehingga dalam riwayat di dalam kitab Haidus Sahabah karangan Syekh Al-Muhaddis Yusuf Al-Dahlawi rahimahullahu taala, ada riwayat yang mengatakan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengqadakkan solat sunat zuhur ba'diyah. Ada pandangan mengatakan solat sunat zuhur qabliyah, di waktu selepas asar. Ini ada pandangan. Tapi ustaz, boleh qadak ke solat? Qadak solat tidak ada waktu haram. Tak ada waktu haram. Dapat? Qadak waktu solat tak ada waktu haram. Bila ikhtilaf, tidak ada ikhtilaf dalam tu. Dapat? Sama juga di Masjidil Haram pun sama, tidak ada waktu haram untuk solat sunat. Walaupun solat sunat mutlak, tidak ada apa-apa sebab. Solat sunat mutlak saja nak sembahyang sunat, para ulama sebut sah walaupun dilakukan lepas asar ataupun lepas subuh.
Tapi lebih galakkan kita banyak bertawaf. Itu di Masjidil Haram. Dapat? Nilai itu pendek, tapi doa ketika itu Nabi sebut makbul. Solat sunat yang dilakukan pada di antara dua waktu ini juga diletakkan waktu yang paling afdal, paling tinggi nilainya. Kalau orang dapat jaga waktu ni macam mana? Waktu guru saya almarhum Tuan Guru Dr. Idris bin Ibrahim Al-Hafiz hafizahullah ta'ala, dia kata dalam satu masjid itulah dia ceramah. Dulu dia pernah ceramah Sayyidina Osman, lepas tu dia tinggal Gomak. Dia cerita, Allahumma salli ala Muhammad, satu hari imam apa nama Bilal ni nak qomat awal. Nak qomat awal. Jadi orang yang dengar dia cakap ni, mana dia syarahkan ni, pegang kaki imam, kaki Bilal, pegang kaki Bilal. Sebab dia kata, sebab ustaz bagi tahu dia, kata kalau Bilal nak qomat awal, pegang kaki dia. Biar kejap aku nak habiskan doa dia kata. Tapi janganlah doa panjang sangat, agak-agaklah doa tu, ada 5 waktu. Jaga waktu-waktu ini. Dan di dalam waktu ini juga kita dulu dah bahaskan waktu afdal ketika mendoa, dan waktu afdal di antara 5 waktu ini bila waktu yang khusus. Dapat? InsyaAllah ada lagi 3 minit sebelum azan. Ada soalan tak? Saya ingin jaga waktu ni, takut berlebihan. Ya, tanya. Kalau orang azan yang dekat daripada dia dengar radio ke TV tu macam mana? Jika masuk waktu dengan azan itu, para ulama juga sebut kena jawab sama. Walaupun dalam radio kan, dalam dalam phone sama. Sebaiknya habis ustaz, kalau handphone tu azan, suruh aku azan ustaz, mana yang saya nak jawab? Walaupun yang di azan di dalam handphone kita itu adalah Syekh Nishari Ar-Rashid hafizahullah ta'ala, yang azan dalam handphone kita, tetap kita kena dahulukan azan di suara kita. Walaupun azan tu budak. Sebab itu adalah yang berdekatan. Dapat? Yang baiknya real life lah, real punya. Tapi kalau tak ada ustaz, macam mana? Para ulama sebut cukup dengan keadaan tu pun sama. Sehingga kalau di dalam hutan disunatkan pada kita juga masuk waktu tu azan. Itu lagi banyak fadilat. Azan ni sangat-sangat ajib, sangat-sangat ajib. Sebab itu kalimah pertama juga disebutkan kepada setiap bayi yang baru lahir. Bila di dalam rahimnya Islam, maka dikeluarkan itu disambut dengan sahutan azan di sebelah kanan dan diqamatkan di sebelah kiri. Ada sebab nilai azan tu sendiri. Maka kita tak tahu betapa besar nilai ni. Dan kita kena doa lah dengan Allah Ta'ala. Kalau kita nak cerita banyak-banyak pun, kita tak amal, kita tak tahu juga. Maka para ulama sebut lebih baik kita amalkan. Terjawab yang tadi kan? 1 minit lagi. Ya, 1 minit Ustaz. Ada soalan lagi? Panjang lagi, 5 minit lagi. 8.44. Ada soalan lagi tak? Boleh tambah, takut dah naik kan, tak boleh turun pula. Ni dah turun ni, biar kita slow kat bawah je. Ada soalan? Lama tak tanya saya ni. Selalu tanya dalam Facebook, saya dah tutup. Ada sekali tu saya dah tutup. Saya buka balik, ada soalan. Ada soalan lagi? Ustaz Zainal tanya ni. Saya sedang azan sedang belum Ustaz? Ya. Jadi yang terbaik dia kata boleh jawab, ada yang kata diam. Jadi yang mana yang terbaik? Maksudnya ataupun bercakap-cakap tentang hal lain kan? Adakah bercakap tu satu kesalahan, dan yang berjawab tu yang kata jawab yang mana yang terbaik Ustaz? Sahutan azan. Ya. Pertama, apa hukum kita bercakap ketika azan? Antara ulama yang dia komen tentang perkara ni, antara dia adalah Syekhul Hadis Maulana Zakaria Akan Dahlawi rahimahullah ta'ala.
Ada satu bab yang dia mensyarahkan, bukan mensyarah, dia syarah pendek saja. Tapi kebanyakan guru-guru kami juga mensyarahkan, pertama hukum adalah makruh. Makruh waktu itu. Dan itu kata Maulana Zakaria antara sebab kita tidak mampu untuk mengucapkan kalimah taibah ataupun kalimah la ilaha illallah ataupun Allah ketika kita sakaratul maut. Main-main tu antara keburukannya. Sebab ketika itu para ulama sebut adalah waktu perubahan waktu yang menuntut kepada kita ketika itu adalah memohon kepada Allah Ta'ala, sehingga difardukan kepada manusia untuk dilaungkan nama Allah itu sendiri. Bukan saja memperingati manusia, akan tapi memperingati seluruh alam, seluruh makhluk. Yang Nabi sebut ada 17,000 jenis makhluk. Bukan kuantiti, kualiti. Maksud dia jenis. Jenis ni para ulama sebut, di dalam hadis Nabi sebut 17,000 jenis. Maka semua itu kena saksi bahawa tidak ada yang lebih besar menaikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertama. Maka kebanyakan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah meletakkan makruh. Dan saya meletakkan satu lagi tadi, tak dapat ucap sakaratul maut, itu antara ulama yang mutasyaddid, ulama yang tegas. Maka sangat tidak digalakkan, kecuali ada urusan yang tidak dapat dielakkan. Emergency contoh, kalau tak cakap mati waktu tu, tiba-tiba azan pula, contoh benda-benda yang kita tahu tentang nilai ataupun keadaan itu bagaimana, kita tahu. Dapat Jelas? Itu pertama. Yang kedua, bagaimana kaedah yang sepatutnya dijawab seruan azan tadi. Kita dah baca sebelum ini juga, yang mana setiap daripada azan maka kita suruh dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ada pandangan ulama mengatakan ketika awal disebutkan asyhadu an la ilaha illallah, ada pandangan mengatakan di akhir disebutkan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, maka disunnahkan bagi kita untuk membacakan doa yang kita ijazahkan sebelum. Apa dia? Ingat lagi? Ingat lagi tak? Kalau ada kitab, cuba tengok. Kita tak ada dalam kitab ni. Oh tak ada. Itu dalam kitab hadis lain saya baca. Man qala hinu yasma'u mu'azzin, para ulama sebut wa ana ashhadu an la ilaha illallah. Tak ada dalam kitab. Tak ada dalam kitab ni, kitab lain. Wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina wa ghafira lahu dhanbah. Diampunkan dosanya. Ataupun dalam riwayat yang lain dia baca dengan wa anna ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabbah, ataupun jamak radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulah, ataupun nabiyyina wa rasulah. Dapat ini antara sunnah ni. Juga ada pandangan mengatakan ada juga doa yang diajarkan. Contoh itu mungkin boleh ambil panjang sebenarnya di dalam azan ni, pengamalan para ulama terdahulu. Tapi saya dahulukan benda yang diutarakan di dalam kitab dulu, kemudian barulah sehingga akhir, kemudian kita ulangi balik apa yang saya sebut tadi, selawat, kemudian kita doa selepas azan, kemudian doa hajat. Ini paling sempurna di dalam kitab-kitab para a'imah dalam adab-adab menjawab seruan azan. Banyak lagi tambahan sebenarnya, akan tapi kita buat yang ni dulu. Macam mana nak tambah kan? Kadang nak jawab pun tak sempat. Ustaz, sedar la ilaha illallah. Saya sedar. La ilaha illallah. Macam mana ustaz? Ulang balik. Bukan suruh muazzin tu ulang, payah dia. Kita ulang balik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Insyaallah tak masalah. Dapat fadilah yang sama. Jelas Ustaz, TV dah habis doa dah. Imam dah mula rakaat kedua. Saya buat perasan azan tadi, tak jadi masalah selagi tak luput waktu isyak. Dapat?
tu paling lemah lah. Sebaiknya dah jawab azan tu terus bayang lah. Ini dengar azan pun dah tak dengar lah. Sebaiknya direct. Jelas Wallahu a'lam bishawab. Itu saja beri saya insya-Allah tepat-tepat azan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-'azim bi sultanik. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Yang baik semua daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk pada diri dan kelemahan diri saya dan nafsu amarah saya. Semoga apa yang kita dengar dapat kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan pada orang insya-Allah. InsyaAllah Jumaat kita sambung lagi Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.